Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi dan Jawatan Kuasa Surau, Tuan Haji, Puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk berada di surah Ad-Diniyah ni untuk kita melakukan ibadah qiyam dalam bulan Ramadan. Kita berada di akhir-akhir Ramadan ni. Walaupun jumlah kita ni berkurangan, tu perkara biasa tuan-tuan. Dia tarawih ni dia macam maraton juga. Awal-awal tu macam-macam rupa kita jumpa. Kalau maraton tu kan, ada yang ikat rambut, ada yang melompat-lompat, ada yang warming up, bumping macam-macam tuan-tuan. Tapi tak semua sampai kat hujung tuan. Gitu juga kita. Awal Ramadan hari tu, satu Ramadan, macam-macam rupa kita tengok, macam tak pernah nampak dia duduk taman ni rupanya kan. Saya tu kuliah dekat satu tempat tu, ada kawan saya tu baru perasan saya kuliah kat situ, padahal saya kuliah tu lama dah. Maknanya dia tu lah yang baru muncul kat surau tu. Tu benda biasa tuan-tuan. Dan akhir-akhir orang makin kurang. Kita sangka baik lah tuan-tuan, mereka balik kampung ya. Yang kita tinggal ni sama ada tak balik kampung atau kampung dekat seberang tu je kan. Macam Haji Zaini kampung dia tu bawah bukit sikit je. Tu lain cerita. Ataupun kampung dah tak ada, dah jual. Saya tanya semalam Haji balik kampung tak ada ustaz, dah jual jadi ladang apa dah situ dah. Dah tak ada, dah roboh dah tanah dia. Biasalah tuan-tuan. Saya jadi imam tarawih dekat Bangi. Minggu pertama bilik mandi jenazah tu ada orang semayang. Punya penuh. Bilik mandi jenazah tu penuh sangat. Jenazah buka pintu semayang dalam tu. Minggu pertama lah tuan-tuan. Minggu kedua tak tahu, mungkin jadi jenazah lah kot semua. Ada kawan saya jadi di tempat dia, minggu pertama tu ramai sangat melempah sampai ke jalan. Dia JK Surau ni panik. Dia mungkin fikir 2 tahun dah tak dapat datang tarawih. Tahun lepas 50 orang je limit. Jadi tahun ni mungkin ramai yang balas dendam. Ramai sangat. AJK Surau sewa kemah 2 tak tengah jalan. Tahanlah seminggu tuan-tuan. Minggu kedua jadi tempat parking motor kemah tu. Tak ada orang. Tu satu benda biasa lah tuan-tuan. Jadi satu benda biasa. Nah kita ni Allah Subhanahu wa taala masih beri kita boleh istiqamah sampai akhir Ramadan ni, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sedar ataupun tidak, masa ni berjalan dengan sangat laju. Kita pernah sebut dalam hadis yang kita pernah baca dalam kuliah kita, iaitu Nabi sebut bahawa di antara tanda akhir zaman adalah yataqarrabuz zaman. Masa ni jadi masa terlalu kejap sangat. Kita rasa macam baru satu Ramadan kan. Rasa macam baru satu Ramadan. Tengok tadi khutbah Jumaat dah hari terakhir kita Ramadan, Jumaat dalam Ramadan tahun ni. Masa berlalu terlalu banyak, terlalu laju hingga kita tak sedar apa kita buat, dan kadang-kadang kita tak dapat buat banyak benda. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah tarik keberkatan masa di umat akhir zaman ni, hingga kita bila baca kisah umat-umat terdahulu, kita rasa macam mereka, apa yang mereka buat amal mereka tu macam mustahil kan. Kita dengar Imam Syafi'i boleh khatam Quran sehari 2 kali, Imam Ghazali siang boleh khatam sehari sekali, malam 2 kali sehari khatam. Kita rasa macam boleh ke buat macam tu? Kita tak boleh buat tuan-tuan, kerana kita dah ditarik keberkatan masa sampai kita tak boleh nak buat apa. Dan kita ni sedar-sedar kita telah berada lebih kurang lagi 3 hari sahaja Ramadan. Kalau raya kita hari Selasa, tiba-tiba di rumah hari Ahad nanti raya hari Senin, kelang kabut. Ada yang tak beli daging lagi, ada yang tu jenuh pula. Tiba-tiba pagi raya ada yang gosok seluar raya, terbakar pula seluar raya tuan-tuan. Jenuh raya pakai kain plekat.
Ini kita tak tahu lagi tuan. Dan Ramadan tahun depan ni belum tentu kita dapat jumpa lagi. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka ni bila akhir Ramadan, mereka jadi resah kerana memikirkan amalan-amalan mereka sama ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Di antaranya tuan-tuan, di zaman Umar bin Abdul Aziz, kerajaan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Di akhir Ramadan tuan, 10 akhir Ramadan, Umar Abdul Aziz akan mengeluarkan pekeliling rasmi kerajaan dia, hantar ke semua wilayah-wilayah di bawah Bani Umayyah, mengingatkan rakyat dia tentang kita dah nak 10 akhir Ramadan, banyakkan istighfar dan banyakkan sedekah. Nah, yang mana belum sedekah, sedekah banyak. Tuan, ini bagaimana khalifah mengingatkan rakyat dia tentang pentingnya Ramadan sampai keluar pekeliling rasmi tuan, bagi tahu bahawa ingat kita dah berada di akhir Ramadan ni. Siapa yang masih belum pulun amal ni masih ada lagi. Siapa yang masih belum minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ni masih ada lagi. Siapa yang belum membuat kebaikan ni masih ada peluang lagi. Dan siapa yang nak mengejar Lailatul Qadar, ini 10 akhir Ramadan yang Nabi SAW sebut, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Ini adalah apa yang ditunjukkan oleh mereka yang soleh tuan-tuan. Di zaman sahabat tuan-tuan, antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Abdullah bin Mas'ud, disebut bahawa mereka ni di antara sahabat yang bila malam raya mereka menangis tuan-tuan. Menangis ni kenapa? Menangis ni kerana memikirkan adakah amalan mereka sepanjang Ramadan ni diterima ataupun tidak. Dan menjadi satu topik perbincangan hangat dalam kalangan sahabat bila nak habis Ramadan adalah macam mana nak bagi amalan ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak tanya bila balik kampung, mereka tak tanya tahun ni ikut giliran kampung mana, dia tak tanya berkaitan dengan raya. Raya ni bukan satu benda yang penting dalam kalangan sahabat. Benda nanti dulu. Yang mereka pentingkan ni Ramadan ni. Ramadan ni dah nak habis ni, amalan kita sepanjang Ramadan ni sahabat-sahabat bincang diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada al-khauf war raja. Mereka takut amalan mereka tidak diterima, dalam masa yang sama mereka mengharap amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ni merintih, untunglah siapa yang bulan Ramadan ni amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rugilah mereka yang di bulan Ramadan ni amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas habis Ramadan, 3 bulan lepas habis Ramadan, masih doa pada Allah Subhanahu wa taala lagi, minta supaya amalan mereka dalam bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuan. Nampak? Kita ni jauh sangat dengan para sahabat ni tuan. Kita ni buat amal ni kita rasa macam confirm ni, terima ni. Tengok cermin rasa terima dah ni amalan ni. Kita okey kot ni, nampak macam gaya ahli syurga aku ni, boleh datang surau hari-hari, payah gitu tuan-tuan. Para sahabat ni duduk dapat tarbiyah direct daripada Rasulullah tuan-tuan. Dengar tarbiyah Rasulullah. Ni generasi umat yang paling baik, duduk direct dapat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga selepas Nabi wafat, mereka ni menjadi orang yang diharapkan oleh umat. Di mana sahaja tempat yang ada sahabat, mereka apa-apa akan cari sahabat dulu. Kerana mereka ni direct dapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa refer sahabat, hingga kan tengok anak bulan pun akan cari sahabat dulu. Kerana di antara nak tengok anak bulan ni adalah pandangan daripada orang yang soleh. Siapa lagi soleh? Sahabat. Kalau ada sahabatlah paling soleh. Ada satu peristiwa ni menarik sikit, dia kelakar sikit. Peristiwa ni Jabir bin Abdullah ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah tu dia muda lagi. Jadi bila zaman tabi'in tu dia sempatlah, dia panjanglah umur dia. Waktu tu umur dia dah tua, 70-80 tahun. Zaman tabi'in dia masih hidup lagi. Orang ramai nak tengok anak bulan ketika itu. Saya tak pasti sama ada anak bulan Ramadan ataupun Syawal. Nak tengok anak bulan. Bila nak tengok anak bulan, orang lain sebut tak nampak. Maka nak dengar cari pendapat orang paling soleh. Siapa paling soleh? Sahabat Nabi lah masih hidup ketika itu, iaitu Jabir bin Abdullah. Mereka pun panggil Jabir, wahai syekh, wahai sahabat, tolong tengokkan ni anak bulan nampak ke tidak anak bulan ni? Kami semua tak nampak. Kok lah, ni sahabat Nabi SAW ni boleh nampak anak bulan ni. Jabir pada waktu tu telah tua, telah berusia dah tuan. Dia pun tengok dia kata nampak anak bulan. Orang lain tak nampak, dia nampak anak bulan. Kemudian seorang ulama tabi'in pada ketika itu, dia datang, saya lupa nama dia. Dia ni datang, pergi dekat muka Jabir, dia tengok Jabir ni kening dia banyak berserabut, dia dah tua kan, kening dia panjang putih berserabut. Dia kata boleh saya kemaskan kening tuan? Kata, boleh.
Maka dia pun kemaskan kening Jabir ni. Tanya, nampak lagi tak anak bulan? Tak nampak dah anak bulan. Rupanya yang nampak tadi bukan anak bulan, tapi kening dia tu dah jatuh ke bawah, dah tak nampak tuan. Ini salah satu cerita. Contohlah kita nak katanya sahabat ni generasi terbaik yang mereka ni ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Mereka bila habis Ramadan, mereka risau tentang amalan mereka diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tuan-tuan, berbaki lagi beberapa hari ni, risau ni kena ada pada kita. Risau. Kenapa? Ini kalau Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima, maka letih kita ke akhirat tuan-tuan. Ini peluang Allah Subhanahu Wa Taala nak gandakan amal kita. Sebab tu antara kata dalam notis Umar bin Abdul Aziz tu kepada rakyat dia kata, sebutlah kamu qulu kama qala abakum, sebutlah seperti mana yang disebut oleh bapa kamu Adam alaihissalam. Apa yang Nabi Adam sebut? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, sekiranya kamu tidak wa illam taghfir lana, jika kamu tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan jadi orang yang rugi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa kita ni dalam waktu Ramadan ni tuan-tuan, waktu bulan Allah Subhanahu Wa Taala beri pengampunan kepada kita, tapi dosa kita tidak diampunkan, nescaya kita jadi orang yang rugi. Ini waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan amal. Kalau jumpa dengan Lailatul Qadar, kita lebih daripada 1000 bulan, bersamaan lebih kurang 83 tahun, tapi kita kena ingat tu kiraan minimum, boleh jadi 2000 tahun, boleh jadi 2000 bulan, 3000 bulan. Ini atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri, tapi kita tak dapat, tentu rugi. Rugi kita. Kerana apa? Kerana inilah peluang untuk kita dekat akhirat nanti, amalan kita boleh standing dengan umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang-panjang. Kalaulah kita diharapkan dengan umur kita ni, dengan amalan kita seharian ni, nak banding dengan umat dulu, nescaya kita tak dapat nak kejar tuan-tuan. Nescaya kita tak dapat nak kejar. Nabi Nuh AS, Allah Subhanahu Wa Taala sebut al-fasanatin illa 50 ama. Dia berdakwah pada kaum dia 950 tahun. Berdakwah pada kaum dia 950 tahun. Ada ulama sebut umur umat Nabi Nuh AS ni 1500. Ada yang kata umur Nabi Nuh ni sampai 1700 tahun. Panjang tu 1700 tahun. Maknanya kalaulah dia ni 700 tahun enjoy, 700 tahun buat amal, masih ada masa 700 tahun lagi buat amal tuan. Orang tanya bila nak pergi surau? Nantilah tunggu umur 700 tahun nanti boleh pergi surau. Mana 1400 tahun dia ada umur lagi. Masih lagi banyak tuan-tuan masa. Kita tak ada masa tuan-tuan. Baina 60 wa 70, 60-70 tahun. Ada yang lebih sikit, tapi nampak zaman Covid ni lagilah tak sampai 60-70 kan. Panjang umur ni alhamdulillah dah tuan-tuan. Kadang-kadang jaga sihat ke main, exercise pagi-pagi, jogging, tak isap rokok, makan makanan organik, kena langgar kalori ayam pula tuan-tuan, accident. Aduh, payah kita. Dulu mana ada orang mati accident zaman dulu tuan-tuan? Pernah dengar unta langgar unta accident? Tak ada, tak berlaku tuan-tuan. Maka orang dulu ni dia ada masa untuk buat amal, kita ni tak ada. Jadi Allah Ta'ala beri Ramadan pada kita ni supaya kita punya amalan ni digandakan. Kalau jumpa Lailatul Qadar, amalan kita tahun tu macam 83 tahun, tahun depan jumpa lagi macam 83 tahun, tahun depan lagi jumpa macam 83 tahun lagi, dicampur-campur amalan kita ni macam orang yang umur dah ratus-ratus tahun. Jadi kalau tak diterima ni, sahabat risau ni, kalau tak terima ni macam mana ni? Rugilah kita kalau tak diterima ni. Pening kita ke akhirat, kerana ini adalah transaksi utama kita dekat akhirat. Maka kita di hari-hari terakhir ni, kita kena muhasabah balik. Kita ni muhasabah balik. Muhasabah ni di hujung-hujung ni biasalah tuan-tuan, kalau kita pergi kursus pun, dia tak panggil lah muhasabah, dia panggil evaluation kan. Kita pergi kursus, dia akan bagi feedback form. Dia akan tengok macam mana tempat selesa ke tidak, makan selesa ke tidak, penceramah okey ke tidak, tuan-tuan akan tik. Yang ni tuan-tuan, di akhir Ramadan ni tuan-tuan buat feedback form diri tuan-tuan sendiri. Tengok balik, kita ni, amal kita ni macam mana. Tuan-tuan tanya soal pada diri sendirilah. Tak payah tanya isteri ke, tak payah tanya kawan-kawan, tanya balik. Hari tu awal Ramadan kita bukan main semangat lagi nak amal, nak khatam Quran, nak qiyamul lail, macam-macam lah amal kita nak buat, nak sedekah setiap hari. Tanda balik feedback kita ni. Kita ni dekat hujung Ramadan ni sedekah berapa banyak dah? Quran dah khatam ke belum? Macam mana amal-amal kita yang lain? Kita ni jadi hamba Allah yang bertakwa ke sepanjang Ramadan ni? Kita tanya balik pada diri kita. Kerana lebih baik kita ni hisap dulu diri kita sebelum kita jadi hisap. Kita tak kisah tentang amal kita, kita mati dekat akhirat baru kita tahu bahawa
amal-amal kita ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak bersungguh, kita ni buat cuai, lalai dalam beramal kita. Kita ni tidak bersungguh nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dekat akhirat baru kita sedar, maka kita akan jadi orang yang rugi. Kita akan jadi orang yang rugi. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dekat akhirat nanti, baik atas dunia ni kita kira. Ni kita ada lagi 3 hari ni tuan-tuan. Sungguh-sungguhlah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita rasa kita ni masih banyak kekurangan kita dalam Ramadan. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah peluang Allah Taala nak bagi keampunan kepada kita. Kita ni pandang remeh keampunan ni kerana dosa ni tak nampak tuan-tuan. Dosa tak nampak. Kalau dosa ni nampak macam saman trafik, nescaya kita akan berebut nak minta keampunan. Katakanlah dosa ni tuan-tuan boleh hantar pakai SMS check. Hantar SMS ke 22822, type dosa space nombor IC. Dia balas balik dosa kita semua. Dosa. Weh, pening kepala kita tuan. Macam kita cek saman hari tu lah kan. Kita cek saman, hantar saman. Saya cek zaman saya sekolah dulu, naik motor side mirror tak ada kena saman, masih ada lagi rupanya. Kita boleh bagi diskaun ni 80% je, bukan boleh bagi pengampunan dosa saman ni 100%. Dosa ni boleh bagi 80% je. Jam habis kaunter trafik tuan-tuan. Jam habis kaunter trafik. Siap ada orang buat bisnes jadi runner pula, tolong bayarkan saman, apps apa semua jam. Kerana apa? Kerana orang nampak saman tu dan nampak pengampunan 80%. Kita ni dosa tak nampak tuan-tuan. Dosa banyak tapi tak nampak, tak boleh nak check berapa banyak. Dah diampun berapa banyak, ada berapa lagi baki, tak nampak. Jadi bila Allah Taala bagi pengampunan sepanjang Ramadan ni, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ni, Allah Taala bagi ampunan atas apa dosa yang kita buat, kita pandang remeh, kita rasa macam tak ada apalah dosa kita ni kan. Macam tak ada apa. Sedangkan ini tuan-tuan, kalaulah kita tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pasti tuan-tuan pun dah dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz, maka dia termasuk dalam kalangan doa Jibril alaihissalam, yang mana orang ni akan mendapat kecelakaan. Orang doa ni, doa Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan. Ni ada lagi 3 hari tuan-tuan, 3 hari lagi ni. Maknanya 3 hari ni kalau dosa kita masih tak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pening kepala kita tuan. Jadi 3 hari ni tuan-tuan ambil kesempatan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh kita ni banyak kekurangan. Walaupun Ramadan kita kata kita jaga Ramadan, tapi masih ada kekurangan dalam Ramadan kita. Kita minta ampun sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, sebanyak mana dosa yang kita pernah ada, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dan kita minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadat kita. Kita kena ada risau ni tuan-tuan. Orang beriman dia kena ada risau ni. Kalau dia tak risau ni, something wrong somewhere tuan-tuan. Kena muhasabah balik amal. Kita ni dalam bulan Ramadan semua orang boleh buat amal soleh. Kita tak boleh nak buat amal soleh ni. Kenapa kita ni? Kena check balik tuan-tuan. Saya pulangkan balik soalan ni pada diri saya dan pada diri tuan-tuan sendiri. Orang lain boleh khatam Quran, kita tak boleh nak khatam Quran. Orang lain boleh datang tarawih hari-hari, kita kejap ada, kejap tak ada. Orang lain ada yang boleh buat macam-macam, kita tak boleh nak buat. Ni padahal ni bulan keberkatan, bulan yang semua orang boleh buat baik, tapi tak boleh nak buat baik. Ni kenapa? Adakah kita ni tak boleh buat baik ni kerana kita malas, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalang kita untuk buat kebaikan tuan? Ni kena check balik. Kadang-kadang ada orang yang dia ni tak boleh datang masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih dia untuk datang masjid tuan. Dia kena risau balik. Kita kena risau, kenapalah Allah Taala, apalah kita tak boleh baca Quran. Kita ni masa lain banyak, boleh pergi jalan shopping ke Jalan Tar, pergi bazar Ramadan, beratur beli nasi Arab panjang tuan. Kemudian pergi ke Bangi tu, tempat saya Bangi tu jam dahsyat Bangi ni tuan. Jam dia bukan orang Bangi je, orang macam-macam, orang daripada Perak, orang daripada Negeri Sembilan, apa penuh Bangi. Orang Bangi tak boleh nak keluar rumah, kesian orang Bangi. Boleh beratur kat butik panjang-panjang apa semua ni, tapi tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak datang tarawih ni. Kenapa ni? Kenapa kita ni? Ni kita kena balik semula, tengok balik diri kita, apa masalah kita ni sebenarnya. Adakah kita ni terhalang untuk buat kebaikan, ataupun kita ada dosa-dosa lagi yang menyebabkan kita berat nak buat kebaikan, nak buat amal soleh pada bulan Ramadan. Ni kita kena muhasabah balik. Kerana orang yang terbaik adalah orang yang muhasabah diri dia sebelum daripada dia mati. Ni suatu Allah Ta'ala bagi peluang ni, muhasabah banyak-banyak diri kita. Kerana dosa ni dia akan membebankan kita di akhirat, bahkan di dunia pun dia akan membebankan kita tuan.
Di akhirat dia akan membebankan kita, di dunia pun dia akan membebankan kita. Kadang-kadang kita tak perasan urusan harian kita ni jadi susah, jadi payah. Kerana apa? Kerana dosa kita banyak, tuan. Ni kita tak perasan kadang-kadang. Kita ada urusan payment dapat lambat, projek tak dapat, ada je tak kena. Cuba cek balik. Kadang-kadang disebabkan dosa kita ni menyebabkan kita jadi payah urusan kita. Ni baru dunia, tuan, kesan dosa. Dekat akhirat lebih-lebih lagi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ni menarik, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali suruh kita istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Tetapi ayat ni Allah Ta'ala sambung dengan yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Allah Ta'ala cerita pasal langit yang menurunkan hujan, wa ja'al lakum Allah Ta'ala yang wa yumdidkum bi amwalin wa banin, yang tambah harta benda, tambah anak pinak, wa ja'al lakum jannatin, Allah Ta'ala yang bagi kamu kebun, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu sungai. Ayat ni unik. Kenapa Allah Ta'ala cerita istighfar, tiba-tiba cerita tambah harta, tambah anak, tambah kebun, tambah jadikan sungai? Para ulama tafsir sebut, ayat ni menunjukkan bahawa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangkan rezeki, tuan. Istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, dia mendatangkan rezeki. Sebab tu ayat tu sambung dengan tambah harta benda, tambah anak pinak, jadikan kebun, jadikan sungai. Kerana apa? Kerana dosa kita ni menyebabkan kita macam ginilah, tuan-tuan. Saya buat perumpamaan mudah lah. Dosa kita ni hari-hari kita buat tak minta ampun. Dia jadi sumbat, tuan-tuan. Sumbat macam singki rumah kita lah. Singki kita ni waktu mula-mula tu cantik singki kita tu. Tuang air pun jatuh, basuh pinggan cantik turun. Lama-lama dia jadi sumbat, kan. Lama-lama kadang basuh pinggan lepas maghrib, isyak tu baru kering air, turun sikit. Jadi air tu turun lambat sebab apa? Sebab tu banyak kita makan sop tulang lah, makan apa, sumbat, jadi air payah turun. Begitu juga dosa kita, tuan-tuan. Dosa kita ni kita buat hari-hari buat dosa, tapi malah minta ampun. Nabi SAW sendiri istighfar 70 kali sehari. Kita tak istighfar 70 kali sehari. Kita tak minta ampun pada Allah Ta'ala, menyebabkan dosa kita ni bertumpuk hingga menyebabkan kita tersumbatlah, tuan-tuan. Kita bagi istilah tersumbat doa kita ni. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mustajab, tapi lambat sikitlah kerana sumbat tu. Sumbat nak sampai tu lambat sikit. Sebab tu kita jumpa orang soleh, kita minta doa daripada orang soleh. Kenapa? Kan doa dia mustajab, kan? Dia dengan hubungan dengan Allah Taala baik, dia tidak ada dosa, dia tidak buat maksiat pada Allah Taala, doa dia mustajab, cepat Allah Taala makbulkan. Begitu juga kita minta rezeki pada Allah Subhanahu taala. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana ba'idan faqarribhu, kan. Kita doa, ya Allah, kalau Allah rezeki ada dekat langit, turunkan. Kalau jauh, dekatkan. Turun rezeki daripada langit, tapi lambat sikitlah, tuan-tuan. Yang tuan-tuan dapat ni serpihan lah, turun sikit. Patutnya rezeki tuan-tuan ni luas lagi. Patutnya bukan takat KWSP 10,000, tuan-tuan ni patut dapat 100,000 patutnya. Tapi dapatlah, tuan-tuan, sikit. Patut dapat benda lain, tapi dapat sikit-sikit. Ni kan apa? Kerana dosa kita menyebabkan lambat ni semua. Ni baru dunia, tuan-tuan, tak cerita akhirat lagi. Sebab itulah siapa yang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala settle, tuan-tuan, dia dengan Allah Subhanahu wa taala bersih, urusan dia lain Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Saya nak tutup kisah ni, mungkin tuan pernah dengar, mungkin tuan belum pernah dengar, kisah Imam Ahmad bin Hanbal, tuan, berkaitan dengan istighfar ni. Kisah yang masyhur. Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, dia seorang ulama besar, duduk di Baghdad, Iraq. Dan anak murid dia ramai, ada puluh ribu anak murid Imam Ahmad bin Hanbal ni. Dan di zaman orang dulu, tuan-tuan, mengaji ni tak pernah cuti. Bukan macam kita belajar kejap masuk universiti, cuti beberapa bulan. Kemudian masuk exam, tanya pula lecturer mana yang masuk, mana tak masuk. Yang masuk tu baru kita baca, baru kita hafal. Yang tak masuk, macam mana nak alim, tuan. Orang dulu mengaji tak cuti-cuti. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku nak bagi cuti pada kamu semua hari ni. Anak murid dia pelik, tuan guru kenapa nak bagi cuti? Kita tak pernah cuti, tiba-tiba nak cuti ni. Pelik, tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku terasa nak kena pergi ke Dimashq, nak pergi ke Damsyik, nak pergi ke Syria. Duduk Baghdad, nak kena pergi Syria. Anak murid dia tanya, tuan guru nak pergi Syria ni sebab nak pergi ambil hadis ke, ataupun nak jumpa ahli keluarga dekat sana ke, ataupun nak jumpa sahabat-sahabat lama kat sana ke? Imam Ahmad kata, aku pun tak tahu. Aku tak ada siapa nak ambil hadis kat sana, aku pun tak ada kawan, aku pun tak ada ahli keluarga. Tapi hati aku ni tergerak nak kena pergi ke Dimashq, nak pergi ke Damsyik juga.
Maka saya ringkaskan cerita, Imam Ahmad bin Hanbal pun bagi cuti pada anak murid dia, dan dia pun musafir daripada Baghdad pergi ke Dimashq, pergi ke Damsyik Syria. Sampai di Damsyik tu, sampai waktu kita lebih kurang ni lah, waktu antara Maghrib Isyak, sampai dekat masjid. Zaman tu tuan-tuan, nama Ahmad bin Hanbal ni popular dah, semua orang kenal, ulama besar zaman tu, anak murid Imam Syafi'i, ulama besar. Cuma waktu tu muka orang tak kenal macam mana. Zaman tu kan, kita baru-baru ni je ceramah, baru keluar Ustaz Faizal buat poster, muka ustaz ni macam ni. Jadi kita tengok, oh ni ustaz yang nak datang tu macam ni muka dia. Dulu tu orang tak tahu muka ustaz ni macam mana. Dulu zaman Imam Ahmad bin Hanbal ni orang tak tahu muka Ahmad bin Hanbal ni macam mana. Tapi dia tawaduk tuan-tuan, dia sampai dekat Dimashq, dia semayang Isyak. Dia tak perkenalkan diri sebagai Ahmad bin Hanbal, dia pun semayang macam orang biasa pun semua. Habis semayang, Imam Ahmad pun cari tempat penjuru dekat belakang masjid, dia pun bentang alas tidur, dia nak tidur di masjid. Kemudian baru dia nak lelapkan mata, datang AJK masjid ni. AJK ni datang, jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, pakcik dia kata, AJK masjid dah mesyuarat, tak benar kau orang tidur dalam masjid. Oh, ingatkan zaman kita tak boleh tidur di masjid, zaman Imam Ahmad bin Hanbal pun tak boleh tidur di masjid juga. Jadi je Imam Ahmad bin Hanbal kata, tak apalah kalau begitu aku cari tempat lain lah. Saya ingat kalau dia bagi tahu nama dia Ahmad bin Hanbal, boleh orang tu bawa dia tidur rumah dia tuan-tuan, ulama besar ni, ataupun boleh tidur kat bilik imam. Tapi dia tawaduk tuan-tuan, dia tak cerita dia Ahmad bin Hanbal. Dia kata tak apalah, saya pun cari tempat lain. Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar, dia pun cari beranda luar, dia pun bentang tempat tidur di beranda luar, dia pun baring di beranda luar. AJK masjid ni tuan-tuan, dia ni pusing round. Dia macam-macam lah tuan, dia tutup lampu, mangga, pagar, tutup aircon. Itu saya tambah lah mana ada aircon teman tu. Dia pun tutup, dia pusing tengok. Ada lagi orang tua ni. Tadi aku kata tak boleh tidur dalam masjid. Imam Ahmad bin Hanbal ingat tak boleh tidur dalam masjid. Rupanya tidur beranda pun tak boleh juga. Maka tuan-tuan biasalah, kalau tuan-tuan biasa dengan orang Arab ni, orang Arab ni dia tak ada second chance tuan, dia kasar tuan. Dia jumpa, dia tak bagi warning, second warning tuan, dia pegang kaki Imam Ahmad bin Hanbal, dia tarik tuan sampai jatuh tangga. Ni ulama besar tuan, Imam Ahmad bin Hanbal tarik kaki sampai jatuh tangga. Imam Ahmad bin Hanbal pening. Aku dah tak ada saudara mara kat sini, tak ada kawan kat sini, nak tidur mana ni? Dah tu masjid kena halau. Waktu dia termenung tu tuan, waktu dia kena tarik kaki peristiwa ni, depan masjid ni ada kedai jual roti. Kedai jual roti ni malam dia buat apa? Malam dia uli roti, kan? Dia uli roti. Besok nak berniaga roti, malam dia uli roti. Sambil dia uli, dia perhatilah Imam Ahmad, dia tak kenal lah siapa. Dia kata kesian orang tua ni, kena tarik kaki, tak ada tempat nak tidur. Dia kata wahai tuan, kedai aku ni ada ruangan sikit. Kalau kau nak tumpang tidur, bolehlah tumpang tidur kat kedai aku ni. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tak ada pilihan, dia pun masuk lah dalam kedai tu. Masuk dalam kedai, dia pun waktu nak lelapkan mata baring-baring, dia tengok tukang buat roti ni, dia satu amalan tu tuan. Dia istighfar sambil buat roti. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, istighfar sungguh-sungguh tengok buat roti. Imam Ahmad ni dia takjub tuan, dia tengok, hebat orang ni, dia ada amalan dia ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata, boleh aku tanya soalan kepada kau? Dia kata, boleh, tanyalah. Dah berapa lama kau buat amalan ni? Istighfar sungguh-sungguh sampai buat roti, mulut kau tak berhenti istighfar. Berapa lama kau buat amalan? Kerana amal ni tuan-tuan, kesan ni kena lama dulu, baru tuan-tuan nampak kesan dia. Dia kena istiqamah dalam tempoh lama, baru tuan-tuan nampak. Dia kalau tuan-tuan setakat sembahyang tahajud 2 rakaat tu, tengok cermin nak muka bersinar-sinar, tak jumpa tuan-tuan. Dia kena tahajud lama, baru tuan-tuan nampak kesan dia. Tuan-tuan istighfar lama, baru nampak kesan dia. Tuan-tuan selawat lama, baru nampak kesan dia. Jadi Imam Ahmad tanya, berapa lama dah buat amalan istighfar sampai buat roti, istighfar sungguh-sungguh ni? Orang ni kata, aku pun tak ingat. Ingat aku lebih kurang aku pandai buat roti dulu, aku dah mula dah amalan ni. Maknanya lama dah dia buat. Waktu belajar roti tu dia buat. Imam Ahmad tak puas hati, dia kata, dengan kau buat amalan ni, apa Allah Ta'ala bagi kat kau? Tanya macam tu sekali. Dengan kau buat amalan ni, apa Allah Ta'ala bagi kat kau? Sampai macam tu sekali dia tanya. Dia kata, disebabkan aku melazimi istighfar, mulut aku basah dengan istighfar setiap hari, aku minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap yang aku hajati, setiap yang aku doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua mustajab. Nampak tuan? Dia boleh kata semua doa dia mustajab. Saya ingat dia tak minta jadi kaya. Mungkin kerana dia dah selesa. Ada orang hidup dia suka macam tu kan, dia suka berniaga, jual roti, dia hidup simple, dia rasa dia seronok dah macam tu, dia tak nak jadi kaya. Dia kata, semua yang dia doakan, semua dia hajati, semua Allah Ta'ala makbulkan, kecuali satu lagi hajat aku yang Allah Ta'ala belum makbulkan. Dia sampai boleh ingat tuan-tuan, satu hajat lagi belum Allah Ta'ala makbulkan. Kalau saya tanya tuan-tuan, berapa banyak lagi hajat yang Allah Ta'ala belum makbul? Kau tak ingat. Kerana banyak sangat doa, banyak sangat yang tak makbul lagi. Dia boleh ingat ada satu lagi yang Allah Ta'ala belum makbulkan. Imam Ahmad disuspend, dia kata, boleh aku tahu tak satu lagi hajat kau yang Allah Ta'ala belum makbulkan? Tuan-tuan boleh agak tak?
Dia kata, aku dengar dekat Baghdad sana ada seorang ulama besar nama dia Ahmad bin Hanbal. Aku teringin sangat nak jumpa dia. Imam Ahmad bila dengar ni tepuk dahi dia. Sebabkan kau lah, aku bagi cuti kat anak murid aku datang musafir daripada Baghdad sampai ke Dimash, masuk masjid kena halau, tarik kaki masuk dalam kedai kau. Kerana Allah Ta'ala nak tunaikan hajat kau. Akulah Ahmad bin Hanbal. Tuan, hebat ni tuan. Ni bukan cerita calang-calang ni tuan. Kita bagi contoh gini lah tuan. Ni tukang buat roti je tuan. Tukang buat roti orang biasa je. Yang ni ulama besar tuan. Sampai sekarang Imam Ahmad bin Hanbal ulama besar mazhab Hanbali. Berapa ramai pengikut dia. Kita kata contoh gini lah tuan-tuan. Ni kedai barakat kita ni tuan-tuan, tukang tibar roti tu, dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Hari-hari. Dia kata teringin nak jumpa Dr. Yusof Qaradawi tu. Tiba-tiba Dr. Yusof Qaradawi tu datang makan kat kedai barakat dia tuan. Daripada Qatar tu datang makan kat kedai barakat dia tuan. Bagi contoh begitulah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal tu jauh lebih hebat daripada Dr. Yusof Qaradawi lagi. Tapi kita nak katanya begitulah tuan-tuan. Walaupun seorang tu tukang buat roti, tapi kerana dia istighfar, Allah Ta'ala tunaikan semua hajat dia sampai menarik Ahmad bin Hanbal masuk dalam kedai dia tuan. Nampak? Apatah lagi kita ni tuan-tuan. Jadi kita ni dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi pengampunan kepada kita, minta ampun banyak-banyak tuan. Ni memang Nabi SAW ajar pada kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni pengampun, suka mengampun, ampunkanlah dosa kami. Kita minta sangat-sangat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kerana kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, akhirat kita mudah, dunia kita pun mudah. Biar urusan kita mudah selepas ni. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Saya rasa ni tak jumpa lagi dah sampai raya ni kan. Jadi saya ucaplah selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Mudah-mudahan kita jumpa lagi selepas daripada Ramadan ni lah tuan-tuan. Biarlah lepas ni Ramadan lebih kurang gini juga tuan-tuan. Jangan tarik handbrake awal sangat. Dia 1 Syawal tu tarik handbrake prap tuan. Hilang terus Quran ke mana, surah ke mana, apa ke mana tuan. Hati-hati. Biar kita terus istiqamah lepas Ramadan ni dan mudah-mudahan tuan-tuan selamatlah balik kampung. Tak payah bawa laju sangat tuan-tuan. Janganlah tekan pedal sampai ke lantai tuan-tuan. Meter kereta 220 tu tak payah bawa laju sangat. Buat 170, 160 tu okey dah tuan-tuan. Okey. Insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan di selepas daripada Ramadan ni insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.